kesempatan untuk sama-sama hadiri majlis kuliah awal kita pada minggu ini yang dibawakan khas oleh Manar Holding Sdn Bhd. Saya maklum-alukan kedatangan semua yang berada di Facebook dan juga yang ada dalam Zoom ni. Selamat datang. Dan yang ada di Facebook tu jangan lupa share dengan rakan-rakan berkenaan kuliah awal kita ni. Pasal kuliah awal ni banyak kuliah ni membawa banyak manfaat lah insya-Allah. Dengan tajuk kita yang kita bawakan hari ini iaitu hidup adalah ibadah. So alhamdulillah hari ini dengan tetamu kita iaitu Ustazah Siti Fatahiyah. Beliau adalah seorang pensyarah kerana UiTM Shah Alam dan akan mengupas lagi berkenaan tajuk yang dibincangkan untuk kuliah awal kita pada hari ini. Saya tanpa melengahkan masa lagi nak silakan Ustazah untuk ke kuliah kita insya-Allah. Boleh Ustazah. Kita start terus ya? Ya, start terus. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang saya hormati Ananda Hakim, Hakim Sulaiman yang berada bersama kita pada petang ini. Yang saya hormati juga barisan pengurusan dan pentadbiran Manar Holdings, serta semua yang ada bersama saya, pewakaf-pewakaf yang ada bersama kita pada petang ini dan semua muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan berbincang berkaitan tajuk yang telah diberikan, iaitu tajuk kita hidup adalah ibadah. Jadi insya-Allah Cik Hakim, saya akan share screen sekejap ya. Boleh. Disable. Disable. Nak share screen. Kejap. Boleh. Boleh. Boleh dah. Okey. Sekejap ya, saya share. So kita akan tutup video Hakim sekali lah. Boleh nampak ke skrin? Boleh nampak ya? Okey, insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita pada hari ini dengan tajuk hidup adalah ibadah. Okey, jadi kita tengok bagaimana kita nak mulakan perjalanan hidup kita. Hidup adalah ibadah dan kenapa saya memilih gambar yang berada di hadapan kita pada hari ini, iaitu satu perjalanan yang jauh. Bila kita nak masuk dalam perjalanan ni, ada simpang dekat situ dan kita tak tahu macam mana, apa yang menunggu kita dekat hujung perjalanan kita. Kita ada bulan, ada bintang, ada satu perjalanan yang cantik, licin jalan dia yang tak ada apa-apa gangguan. Pada masa yang sama, kita lihat ada tebing di situ. Jadi itulah antara gambaran hidup kita di dunia ini. Sebab itu kalau kita kata umpama, hidup kita adalah satu ibadah, jadi umpama kita meredah lebuh raya ke syurga. Jadi kita berhajat untuk kita semua sama-sama ke syurga dan untuk sama-sama kita lalui lebuh raya kita dengan penuh hati-hati. Hakim ya, dah lama tak balik kampung. Saya pun dah lama tak balik Penang ni. Tak balik Bayi Lepas dah lama dah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah lepas ni bila bercuti, sebab kita pensyarah ni waktu kuliah tak dibenarkan cuti. Jadi bila bubuh gambak ni, Allah rasa tak sabarnya nak balik Bayi Lepas. Saya orang Bayi Lepas. Bayi Lepas. Orang Bayi Lepas. Kita tengok ya semua muslimin muslimat yang dirahmati Allah yang bersama kita pada petang ini. Bagaimana nak sama-sama kita meredah lebuh raya ke syurga. Macam mana nak kita redah? Macam yang kita tahu, bila kita nak memulakan perjalanan, saya mengambil dari konsep 4 perkara ni. Bila kita nak masuk lebuh raya, apa yang kita kena buat? Pertama, kita melangkah masuk ke lebuh raya. Bila dah masuk lebuh raya, ada apa? Ada tol. Macam mana pula kita nak menghadapi tol dekat lebuh raya?
Selepas dalam perjalanan, bila kita masuk dekat dalam lebuh raya kita, nak balik Penang ke, nak balik Terengganu ke, nak balik Johor ke, nak balik Kok Diang ke, nak balik mana pun, dalam perjalanan dekat lebuh raya, pasti ada R&R. Dan selepas kita berehat, apa yang kita buat, maka kita akan terus meneruskan perjalanan kita sehingga ke garis penamat lebuh raya yang terakhir. Jadi kita masuk tol, kita naklah keluar tol. Kita tak naklah masuk tol kat lebuh raya, kita duk pusing-pusing dekat tol tu saja, betul tak? Kita mesti nak cari jalan penamat dia. Kalau kita kata nak balik Penang, mesti kita nak last kali sampai dekat Penang. Kalau kita kata nak balik Johor, kita nak last kali balik Johor. Kalau nak balik Terengganu ataupun Kelantan ataupun mana-mana sahaja, pastikan kita sampai ke destinasi akhir yang kita nak tuju. Jadi dalam erti kata hidup kita sebagai ibadah, maka saya memilih untuk sama-sama kita berbicara secara santai pada hari ini tentang konsep bagaimana kita berada di lebuh raya, nak masuk ke lebuh raya, ada tol, ada R&R, dan akhirnya kita sampai ke garisan penamat lebuh raya yang terakhir. Macam mana kita nak buat? Kita lihat di sini, melangkah masuk ke lebuh raya. Hari ni hari apa? Hari ni hari Khamis, hari Jumaat. Dah boleh balik kampung ni kalau nak balik esok lusa ni. Jadi kita pun dah boleh rentas negeri. Kita dah vaksin. Walaupun kita tengok kes meningkat, tapi kita masih lagi menjaga SOP. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, insya-Allah, amin. Jadi kita dah tengok gambaran tol ni nak masuk ni, apa benda yang kita kena ready bila kita nak masuk kat lebuh raya. Jadi sebelum kita nak memulakan perjalanan, sudah pasti kita perlu ada persediaan sebelum sampai ke Plaza Tol. Apa persediaan dia? Ada 5 perkara yang perlu kita buat sebelum kita masuk dekat kawasan tol tu. Kita tak boleh nak main masuk ikut suka je masuk, tak boleh. Itu kalau kita masuk ikut suka je, kita tak ada hala tuju. Bila tak ada hala tuju, maka macam mana hidup kita? Dia tidak akan terurus. Okay, sebab itu persoalan pertama sebelum kita sampai dekat tol, nak pergi mana? Kita nak pergi mana? Kita nak ambil tol tu nak pergi mana? Sebab kita pasti ada arah tujuan kita. Okay, tak ada orang yang akan masuk tol, dia tak tahu arah tujuan dia. Okay, kalau ada pun dia akan jadi lost. Okay, masuk je tu, tak tahu nak drive di mana, tak tahu, masuk je, janji boleh drive. Ada yang nak buat test drive lah, ada yang nak uji kelajuan lah, apa semua. Dia masuk, dia tak tahu nak pergi mana. Boleh masuk tak tahu nak pergi mana, tapi dia akan serabut hidup kita. Dia jadi kita tak ada arah tujuan. Jadi bila kita tahu kita nak pergi mana, nak pergi berapa hari, tu dia lama saya tak cakap Kedah, lama tak cakap Penang. Sebab suami saya orang Terengganu. Jadi saya banyak cakap Terengganu dekat rumah dengan kawan-kawan. Okay? Jadi kita tengok kat sini, dah tahu nak pergi mana, kena tahu berapa hari. Sebab apa? Sebab perkara kedua, dia relate kepada perkara kedua. Kita mesti bawa bekalan kita, betul tak? Perlu tak kita bawa beg baju kita? Perlu tak bawa pakaian kita? Cukup tak duit kita nak balik seminggu? Cukup tak duit kita seminggu? Kita nak balik 2 hari? Cukup tak duit kita 2 hari? Cukup tak baju? Atau kita kata nak pergi hari balik hari? So tak payahlah bawa beg. Jadi kita perlu ada perancangan dalam hidup kita sebelum masuk tol tu. Ada tak orang masuk-masuk tol nak balik kampung, sampai kat kampung beg tertinggal? Kan? Kadang-kadang kita tengok berlaku selalunya macam nak pergi sekolah. Kadang-kadang kelang kabut siap-siap nak pergi sekolah. Sampai sekolah, beg sekolah tertinggal. Dah jadi kelang kabut kena patah balik. Sekolah tak apa. Kalau kita balik kampung, sampai dekat kampung, tengok-tengok ada beg laptop pula dah tertinggal. Macam mana nak buat kerja lah ni kalau tak ada laptop? Jadi benda tu kalau kita tak mengurus dengan baik, dia akan menyusahkan hidup kita. Jadi sebab itu kita perlu ada persiapan supaya kita tidak susah bila kita sampai dekat destinasi. Okay? Jadi kita nak tahu kita nak ke mana, berapa hari, perlu tak bawa beg kita, beg baju kita, cek poket, cek beg duit, cek dekat ATM kita, dalam bank kita, duit cukup tak? Kemudian nak masuk tol, kita kena tahulah berapa jumlah tol tu kita nak kena bayar. Sebab apa? Sebab nanti kita nak kena check kita punya smart tag ke, touch and go ke, cukup tak duit?
Kena pula tak cukup. Kadang-kadang dekat tol tu tak ada pula nak kena tambah nilai. Dah pening kepala nak kena minta bantuan. So nampak tak? Perkara yang sangat simple tapi kalau kita tak urus dia akan menyusahkan hidup kita dan menyusahkan orang lain. Jadi kita tahu nak balik Penang berapa kena ada tol. Pastikan dekat kad tak Shenggu kita ke Smart Tag kita tu ada duit tu. Okay, kita kena tahu kita nak masuk Smart Tag ke, Tashenggo ke, RFID ke. Kemudian masa nak masuk tol tu, kita kena pastikan lorong yang betul. Kita bawa kereta ke, kita bawa motor ke, kita bawa lori ke. Kita kena tahu. Sebab kalau kita tersalah je, dia akan menyusahkan semua orang selain daripada menyusahkan kita. Jadi sebab itulah saya mengambil analogi dalam memulakan hidup kita. Macam mana kita nak memulakan, macam mana kita nak redah lebuh raya ke syurga tu. Ini kalau tol biasa. Kena tahu, kita lihat satu persatu, nak ke mana? Dalam hidup kita, kita nak ke mana? Pertama, kita lihat dalam surah Az-Zariyat, dalam ayat ke-56, apa Allah kata? Allah dah jelaskan dah kat dalam surah tu. Kita selalu sebut ayat ni. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kita dah tahu dah. Kehidupan kita, kita diciptakan oleh Allah dalam dunia ni, macam tadi kita kata nak jawab soalan pi mana tu, adalah kita hidup di dunia ni adalah untuk semata-mata beribadah kepada Allah. Jadi macam mana nak beribadah kepada Allah? Kalau kita tengok kita bekerja, kan Hakim kan? Kalau kita tengok kita bekerja, kita lihat kan Hakim, kalau saya petik kata-kata Ustaz Wadi Anwar, kalau kita kata nak kerja, kerbau dekat Sabah pula. Kerbau dekat sawah pun bekerja. Adakah kita nak jadi kerja macam tu? Kalau kita kata kita berkeluarga, hidup ni kita nak berkeluarga. Kawan-kawan kita yang non-Muslim pun berkeluarga. Kalau kita kata hidup ni nak makan, perlu makan. Haiwan pun makan. Kalau kita nak riadah, kita nak melancong, nak pergi berjalan sana sini, sahabat-sahabat kita yang non-Muslim pun sama. Mereka juga beriadah. Kita pergi jogging sekarang kan, semua pakai jogging kan. Ramai je yang buat exercise dekat taman-taman semua tu. Jadi apa beza kita? Apa beza kita dengan yang Ustaz Wadi Anwar kata kerbau dekat sawah tu? Apa beza kita membina keluarga, menjaga keluarga dengan sahabat-sahabat kita yang non-Muslim yang lain? Apa beza kita? Jadi inilah Allah dah katakan bahawa apa sahaja yang kita buat, hidup dan mati kita adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita kata nak masuk dekat tol, kat lebuh raya tu, kita kena ingat perjalanan hidup kita ditentukan oleh Allah. Maka kita kena pastikan setiap perbuatan yang kita buat, kita nak bekerja ke, kita nak berkeluarga ke, kita nak makan ke, nak riadah ke, nak melancong sana sini, pastikan di atas niat untuk beribadah kepada Allah. Sebab apa? Sebab itu yang tujuan kita diciptakan. Sebab itu bila kita kata persoalan nak ke mana, pastikan kita tahu apa tujuan kita diciptakan. Bila kita dah tahu, kita kena hayati betul-betul. Kita tak nak kita tahu, tapi kita buat tak tahu. So kita tak nak macam tu. Kemudian, bila kita dah tahu tujuan kita, kita lihat apa lagi Allah sebut, apa lagi firman Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat ke-5. Allah dah tekankan di sini bahawa illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Maksudnya, kita nak meneruskan perjalanan kita di lebuh raya ni, lebuh raya meredah lebuh raya ke syurga ni, biarlah kita buat dengan penuh keikhlasan. Akan ada orang kata bila kita berbicara persoalan ikhlas ke tak ikhlas ke, itu urusan Allah. Allah je yang tahu. Betul.
Allah je tahu perbuatan kita. Contohnya Hakim berada dekat skrin ni. Hakim ikhlas ke tak? Kan kena paksa jadi moderator petang ni. Kan? Contohnya saya bersama-sama dengan anda. Apa? Saya ikhlas ke tak ke? Apa tujuan sebenarnya? Kawan-kawan kita yang berada di luar sana, apa tujuan mereka? Jadi betul, keikhlasan itu hanya Allah yang tahu. Tetapi kita perlu mendidik diri kita supaya dalam melaksanakan setiap perbuatan kita, niat kerana Allah, niat kerana beribadah kepada Allah. Dan segala perbuatan kita perlu dilakukan dengan penuh keikhlasan. Okay? Sebab tadi kita nak tahu tadi, bagaimana kita niat kerana Allah, ikhlas kerana Allah, dan yang tadi ingat ada dua ya. Satu, ikhlas kerana Allah, dan satu lagi adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita perlu tentukan dua tu untuk kita nak masuk kat lebuh raya tu. Sepanjang tol lebuh raya, pastikan dua perkara tu kita betul-betul jadikan panduan hidup kita. Kita nak bawa kereta, betul-betul kita kata niat kerana Allah, ikhlas kerana Allah, kita beribadat untuk Allah. Kita nak meneruskan perjalanan dalam kehidupan kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Sebab itu tujuan kita diciptakan. Okay? Contohnya kalau kita kata kita bekerja, apa KPI kita? Kalau tak capai KPI kita, maka kerja kita tak sempurna. Jadi apa KPI kehidupan kita? KPI kehidupan kita adalah kita kena pastikan bahawa hidup dan mati kita kerana Allah. Kita nak kena pastikan apa yang kita buat itu adalah tujuan beribadah kepada Allah. Yang ni contoh yang saya bagi. Okay? Contoh yang saya pilih di sini contoh kalau kita kerja. Kalau kita kerja, pastikan kita ikhlas bekerja kerana Allah. Kalau kita tak ikhlas, maka dia akan jadi macam-macam gangguan dalam pekerjaan kita. Okay? Contohnya kalau kita kata hormat dan percaya kepada ketua kita, hormat depan belakang sama. Kita tak naklah, kalau bos ada, depan bos kita hormat, belakang bos kita mengumpat dia. Kan kadang-kadang kat dalam WhatsApp group ni baik je, macam tenang je semua. Sebab apa? Sebab dalam WhatsApp group tu ada bos. Kan bila ada WhatsApp group ada bos, pasti ada satu lagi WhatsApp group yang tak ada bos. Betul tak? Kenapa perlu jadi macam tu? So yang ni yang kita kena jaga ni. Ni contoh baru saya bagi dekat tempat kerja. Sama juga dengan rakan sejawat kita, kawan-kawan kita. Kita hormat dia sama, depan dia pun sama, belakang dia pun kita sama. Sebab kita hormat mereka, kita sayang mereka, kita kasih mereka atas dasar kasih seorang saudara. Macam mana nak buat lagu tu? Kita kena ikhlas. Macam mana nak buat jadi sampai macam tu? Ingat balik. Kita buat semua ni adalah semata-mata liyak budun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu apabila kita niat ikhlas, kita ingat niat kita ibadah, kita tak akan menjatuhkan orang lain. Kita tidak akan mengambil kesempatan di atas kesempitan orang lain. Okay? Kita tidak menjatuhkan orang lain ataupun tikam dari belakang ke ataupun apa sahaja. Okay, sama juga. Kita tak ada mengumpat, kita tak ada kipas. Kadang-kadang ada yang kipas masa ni, ada yang dia kipas ke orang tu, ada yang dia kipas ke orang ni. Jadi benda tu tak ikhlas. Bila tak ikhlas, rasa-rasa tenang tak hidup kita. Bayangkan bila kita bekerja, ada orang datang mengumpat, kita pun join mengumpat. Dekat kita dia mengumpat orang tu. Mungkinkah dekat orang lain dia mengumpat kita? Jadi hidup kita akan jadi serabut kalau kita fikir macam tu. Jadi biarlah kita menjadi pencetus kepada orang yang melakukan keikhlasan di tempat kerja. Jadi biarlah bila orang tengok kita, kita menjadi ikon melakukan kerja kerana beribadah. Okay, jadi sebab kadang-kadang kita tengok ada orang yang orang suka kawan dengan dia. Ada orang yang orang tak suka kawan dengan dia. Jadi buat apa nak ciptakan benda-benda yang serabut hidup kita? Tak payahlah buat serabut-serabut. Okay, sebab kita pun tak tahu hidup kita lama mana. Kita tak tahu ni perjalanan hidup kita ni macam mana. Jadi biarlah segala perbuatan kita, perjalanan hidup kita, kita nak supaya perjalanan tu smooth saja. Kita nak perjalanan kita balik kampung, kita dah siap servis kereta, kita dah cek minyak enjin semua, minyak semua, duit semua kita dah cek. Jadi kita nak perjalanan kita lancar.
Jadi tak payahlah kita nak buat perkara-perkara yang boleh menyusahkan hidup kita lagi. Okay? Kemudian kita tengok, kalau tadi saya bagi contoh dalam keluarga, sekarang kita tengok bagaimana pula contoh kalau ikhlas, tadi kerjaya, ini kalau keluarga macam mana. Kita nak kahwin ke, dalam keluarga kita, kita nak jaga keluarga kita, kena ikhlas juga. Kena kerana Allah juga. Sebab kita nak cinta kerana Allah. Sebab bila kita ikhlas, cinta kerana Allah, kita boleh buang semua dendam dalam hati kita. Kalau kita tak buat macam ni, tak ikhlas kerana Allah, tak ingat kita punya tujuan pernikahan ni untuk apa, kadang-kadang dia akan menjadi susah untuk kita buang dendam dalam hati kita. Okay, contohnya especially kalau orang perempuan. Kan? Orang perempuan ni kan Hakim, dia kadang-kadang dia boleh memaafkan tetapi dia tak boleh melupakan. Susah tau Hakim kalau dengan orang perempuan ni. Dia boleh forgive tapi dia takkan forget forever and ever. Orang lelaki kalau dia buat salah, dia minta maaf, bagi dia settle. Tapi orang perempuan tak. Jadi itu kita bawa kisah lain. Nanti kita bincang masa lain. Sebab kita tak nak jadi perempuan yang biasa. Kita nak jadi perempuan beriman yang luar biasa. Sama juga dengan lelaki. Kita bukan nak jadi lelaki yang biasa. Okay, kita nak jadi lelaki beriman yang luar biasa. Jadi sebab itu dalam keluarga pun ni contoh yang kita nak berikan. Kita nak mula perjalanan ni, nak masuk tol dah ni, pastikan kita mantapkan dalam diri kita, dalam keluarga kita, berkeluarga kerana Allah dan kita berkeluarga ikhlas kerana Allah. Sebab itu apabila berlaku masalah dalam keluarga, kita boleh sama-sama memperbetulkan kesalahan kita. Kalau kita masih ada dendam, macam mana kita nak gapai bahagia? Kalau kita masih ada dendam yang tak boleh kita lupakan, macam mana kita nak tenang dalam hidup kita? Jadi sebab itulah sama ada di tempat kerja, mana sahaja kita berada, ataupun di keluarga kita, pastikan kita ada ikhlas dan pastikan niat berbetulkan kerana Allah. Dengan itu kita dapat mencapai kebahagiaan, kita dapat mencapai ketenangan walaupun kita diuji dengan pelbagai ujian yang ada. Jadi sebelum kita berhenti rehat, ada sikit lagi perkara persediaan sampai ke tol tu, apa yang kita nak buat, perlu tak beg? Cukup tak duit? Tengok tak tol berapa kena bayar? Kita ada tak, bawa tak smart tag, touch and go RFID tu? Dia punya bateri dia boleh pakai lagi ke tak? Kita kena pastikan. Macam mana? Sebab kita tahu dalam surah Al-Ankabut, Allah dah sebut bahawasanya Allah dah sebut buat apa kita nak sembah berhala, buat apa kita nak sembah yang lain daripada Allah. Oleh itu, carilah rezeki di mana? Di sisi Allah. Dan Allah kata lagi, sembahlah akan dia serta bersyukurlah kepadanya. Dan ingatlah kepada dia juga kita akan dikembalikan. Okay, ada 3 perkara Allah kata, cari rezeki dekat sisi Allah, sembah Allah dan bersyukur. Sebab apa? Sebab dia, kita akan kembalikan kepada dia. Dan kemudian Allah tambah lagi dalam surah Jumu'ah, serta ingatkanlah Allah banyak-banyak dalam semua keadaan supaya kita berjaya di dunia dan di akhirat. Maka dalam perjalanan kita, hidup kita, pastikan apa sahaja kita buat kerana Allah, kita tidak bersekutu dengannya, tidak bercanggah dengan syariah, ikhlas bukan pura-pura. Ingat ya, kat mana kita ada, pastikan kita ikhlas bukan pura-pura dan ibadah asal itu tidak terabai. Sibuk macam mana pun pastikan ibadah asal kita itu adalah terpelihara. Dan apa sahaja hasil yang kita dapat untuk kemakmuran hidup kita di dunia dan untuk kejayaan kita di akhirat. Jadi bila kita dah ada semua tu, maka kita nak masuk ke tol, pastikan lorong kita lorong yang betul. Bawa kereta, masuk lorong kereta. Bawa lori, masuk lorong lori. Bawa motor, masuk lorong motor. Jadi seterusnya kita akan sambung bagaimana pula nak masuk ke lebuh raya. Jadi saya serahkan semula kepada Hakim. InsyaAllah saya akan menyambung semula lepas ni bagaimana perbincangan kita untuk meneruskan hidup kita selepas kita masuk tol di lebuh raya. Okey. Terima kasih Ustazah. Alhamdulillah, terima kasih kerana untuk sesi pertama ni saya dah bagi penerangan yang padat dan mampat. So apa yang kita dapat lah daripada semua ni is dia macam lagu. Lagu orang putih tu, Highway to Heaven. Bukan. So kita bila kita nak buat apa?
nak buat kita hidup di dunia ni, ibadat ni pada Allah Taala kena ikhlas kerana Allah. So itu yang penting. So sebelum kita rehat selama 5 minit tu, yang ada di Facebook tu teruskan kongsi dan tag kepada rakan-rakan supaya kita boleh dapat lagi banyak manfaat dan pada masa yang sama sebarkan ilmu yang kita perolehi hari ni. Tapi sebelum tu lagi nak cerita sedikit lah produk dan servis yang Mana Holding sediakan. So dekat Mana Holding ni kita ada program utama kita iaitu program Wakaf Quran Malaysia. Wakaf Quran Malaysia ni adalah wakaf lah. So ini Al-Quran yang akan diwakafkan kepada tahfiz dan kita ada track and tracing. So kepada orang di luar sana boleh follow kita, boleh tengok video-video yang kita dah lakukan, edaran-edaran yang kita dah lakukan, insyaAllah. Dan kita juga ada jual Quran Manar dekat sini. Ni soft cover, kita ada 2 soft cover dan hard cover dan banyak color, insyaAllah. Tak maaf blur. So tak nak melengahkan masa, kita rehat dulu dalam 1 minit. Kita jumpa selepas ini. Assalamualaikum. Ada 4 cara untuk menggunakan Ustaz Manar. Yang pertama, melalui voicemail. Anda boleh merakam suara anda dan membaca ayat Quran yang anda tidak pasti tajuknya. Kemudian hantar kepada Ustaz Manar. Assalamualaikum Ustaz. Betul tak bacaan saya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Yang kedua, melalui gambar. Anda boleh mengambil gambar ayat Quran yang di mana anda tidak pasti tajuknya, kemudian hantar kepada Ustaz Manar untuk diperbetulkan. Yang ketiga, teks. Anda juga boleh menggunakan teks dengan menaik surah dan ayat yang anda tidak pasti dan Ustaz Manar akan menjawab mengikut surah tersebut. Yang keempat, video. Anda boleh merakam sambil membaca ayat di mana Ustaz Manar akan lebih mudah untuk membantu anda dengan lebih spesifik. Perbetulkan dengan Ustaz Manar, anytime, anywhere. Jadi Alhamdulillah, kembali kita pada sesi kedua untuk tajuk hidup adalah ibadah. Banyak yang Ustazah dah share tadi untuk sesi pertama. So untuk Ustazah akan share lagi untuk sesi kedua. Pasal tadi kalau tak silap Hakim, kita ada 5 dekat Plazatul tu. Peredaran sebelum kita sampai ke Plazatul. So nak ke mana? Berapa hari? Yang kedua bekalan. Perlu ke beg pakaian, apa semua tu. So kita akan teruskan dengan sesi kedua. Ustazah okey ada. Okey baik. So tak nak melenggahkan masa lagi, Ustazah, persilakan. Okay, terima kasih kepada anak anda Hakim. InsyaAllah kita terus, kita punya perjalanan kita dekat Lebuh Raya tadi. Tadi kita dah bersedia nak masuk tol, sekarang kita masuk tol. Bila masuk tol, kita nak kena ada apa? Okay, jadi kita tengok, boleh nampak slide saya ya? Okay. Nampak Ustazah. Bila kita nak teruskan dalam perjalanan kita dekat Lebuh Raya, apa yang akan kita lihat? Ni semua tanda-tanda yang kita akan lihat sepanjang dalam perjalanan kita. Kita mungkin akan temui tanda yang macam ni. Okay, awas, kena hati-hati, mungkin ada bahaya kat depan. Kita mungkin akan berjumpa dengan tanda dilarang U-turn. Kalau dah dilarang U-turn tu tak payahlah U-turn, janganlah kita nak buat juga. Sebab kalau dia tulis itu no U-turn, mesti ada bahaya dia. Bukan dia saja-saja je nak buat U-turn, tak boleh, dia tak bagi kita U-turn. Jadi jangan nak acah-acah berani nak langgar juga peraturan. Okay? Kat sini kalau dia kata awas kawasan kemalangan,
Kenapa dia letak? Dia bukan saja-saja nak letak. Sebab dah selalu berlaku kemalangan dekat kawasan tu. Jadi dia letak supaya kita lebih hati-hati. Kemudian ada kalanya kita berjumpa yang lambang yang macam ni untuk kita beri laluan. Tak payahlah berebut-rebut. Bagilah laluan kalau itu dah jalan dia. Kenapa kita nak berebut-rebut? Kemudian akan ada dilarang masuk. Kalau tempat tu dilarang masuk, janganlah masuk. Kita nak masuk juga, dia mesti ada bahaya dia. Simbol-simbol yang kita temui di jalan raya ni, dia memang ada sebab dia. Tiba-tiba kita tengok dalam kereta kita ada lambang heating. Maksud dia, kereta kita dah panas. Bila kereta dah panas, kalau kita teruskan perjalanan juga, apa akan jadi? Jadi macam mana kita nak kaitkan semua benda ni? Inilah yang kita jumpa dalam perjalanan kita di Lebuh Raya dan inilah antara amaran-amaran dan simbol-simbol yang telah diberikan untuk kita dalam meneruskan perjalanan kita untuk meredah Lebuh Raya ke syurga. Jadi kita kena cakna, kena prihatin, kena ambil berat dengan semua sains-sains yang telah diberikan. Okay? Contoh kalau kita lihat dalam hidup kita. Di Malaysia kita tengok banyak berlaku kes perceraian yang meningkat. Peningkatan yang luar biasa. Terutamanya kalau kita tengok yang ni saya ambil pada masa 20 November. Berlakunya peningkatan kes yang banyak terutamanya selepas COVID, masa COVID. Okay? Sehinggakan apa? Sehinggakan turut melibatkan pasangan, golongan, warga emas 50 tahun ke atas pun ada yang bercerai. Kenapa boleh jadi macam tu? Kemudian kita tengok apa lagi? Kes PKP makin tinggi perceraian. Kita lihat kalau dulu, kita lihat isu-isu yang ada. Kalau dulu, kan Hakim, kita dengar orang kata orang lelaki ni naughty. Orang lelaki ni nakal. Itu perkara biasa. Betul tak? Sebab orang lelaki yang biasa, yang normal, dia memang bersifat naughty sikit-sikit. Tapi kita kata tadi, orang lelaki yang bijaksana, yang beriman, dia boleh kawal naughty dia. Okay? Kalau kita tengok dulu kes suami curang, biasa. Kita dengar kes suami dera isteri, biasa. Tapi sekarang ni kita tengok, banyak kes isteri buli suami. Banyak kes isteri yang curang. Kenapa boleh berlaku macam tu? Kita tahu orang perempuan ni kadang-kadang dia bukan nak buat sangat pun benda-benda macam tu. Dia buat benda-benda macam tu sebab dia stres ataupun dia geram ataupun dia nak balas dendam. Okey, engkau boleh naughty, aku pun boleh naughty. Contohnya dia kata suami dia rasa macam suami dia ada naughty-naughty kat luar, ada hubungan dengan perempuan lain, maka dia pun nak buat macam tu sebab nak balas dendam. Sebab itu saya kata dari awal tadi, dalam keluarga, kalau kita ada dendam, kalau ada perkara yang tidak kita maafkan, macam mana nak capai bahagia? Takut-takut akan saling bertukar dendam. Takut-takut ada yang saling kejar nak balas dendam, nak bagi sakit hati masing-masing. Buat apa nak sakit hati pasangan kita? Buat apa kita nak sakit hati anak-anak kita? Mereka adalah keluarga kita. Ingat tak tadi bila kita letakkan kasih sayang kita dalam keluarga, amanah dalam keluarga dengan ikhlas dan dengan niat kerana Allah, maka kita dapat kawal semuanya. Jadi kita tengok apa yang berlaku. Ni contoh ni dekat majalah pengantin kau tak silap. Dia kata suami curang lebih cepat mati. Gitu pula ya Kim. Bukan saya kata ya Kim. Ini yang saya ambil dekat pengantin. Nanti jangan nak viral tak tentu pasal pula, jenuh lah pula saya. Okey, kita tengok dekat sini. Teknologi yang ada sekarang ni. Semua sibuk dengan handphone. Betul tak? Betul. Hakim, mangkit pagi pergi kerja tertinggal handphone. Apa Hakim buat? Pusing balik. Patah balik. Pergi ambil cepat-cepat. Besok kalau dah kahwin, Hakim dah kahwin belum ni? Dah kahwin dah. Dah kahwin. Kalau rasa pergi jalan tertinggal bini, patah balik tak? Mesti InsyaAllah. kita akan set. Bagus Hakim ni, bagus. Tengok muka pun nampak suami misali ni. Kadang-kadang bila kita nak patah balik ni, Allah mak suami, isteri kita lambat ke apa, nak patah balik, kita kena fikir, okey nak kena settle kerja, tak apa dia boleh tunggu Ustaz. Tapi kalau handphone tertinggal dekat rumah, berani tak nak tunggu Ustaz?
So kita boleh fikir macam-macam. Nak pula kalau orang ada macam-macam rahsia dekat phone dia, lagilah dia dah keluar rumah, dia tinggal handphone, risau sekali lagi orang pakai duk godek-godek handphone dia dan macam-macam. Tapi ini kita lihat teknologi yang ada. Kita sentiasa dengan phone. Okay. Sekarang ni kita tengok masa COVID pun kita semua secara online. Itu antara manfaat yang ada. Tetapi hati-hati apabila mengguna manfaat, kalau kita teroveruse, kita termelebihi had, takut manfaat itu akan jadi mudarat. Jadi kita yang kena kawal. Dari segi teknologi yang ada, kita tengok kalau kat dalam WhatsApp group kan, kalau kita tengok WhatsApp group, ada berapa WhatsApp group yang kita ada? 1, 2, tak ada. 15, 20, 30, 40. Kenapa perlu ada tu? Banyak sebab nak menyambung silaturahim. Nak senang kita nak discuss apa-apa. Kan Hakim? Betul. Tetapi hati-hati. Takut. Kita guna teknologi untuk mendekatkan yang jauh. Takut yang dekat berasa jauh. Jadi yang tu kita kena hati-hati. Okay? Bila mak ayah sibuk dengan handphone, anak sibuk dengan handphone, macam mana nak cari kebahagiaan dan kemesraan dalam komunikasi. Mesej dengan anak pun, mesej kat dalam grup WhatsApp je. Jadi kita kena tengok benda-benda macam tu. Macam saya kata tadi, teknologi boleh dimanfaatkan tetapi hati-hati jangan sampai membawa kepada mudarat. Kemudian kita tengok berlaku juga sikit lagi kita tengok isteri tembak isteri angkara cemburu. Ini bukan budaya kita, bukan budaya kita main tembak-tembak orang ni. Tapi benda ni berlaku bila pada 6 Mac 2021. Di mana? Di Hulu Terengganu. Sebab cemburu saja sampai nak tembak bini dia. Kenapa boleh jadi dekat kita? So itu yang kita kata dalam perjalanan tadi macam-macam sign ada. Pastikan kita ikut betul-betul. Kalau kita tak ikut takut tersasar kehidupan kita. Bagaimana kanak-kanak mati dipercayai dera ibu. Mana ada mak sanggup dera ibu. Ni sampai mati. Apa berlaku? Kemudian kita tengok. Tadi kita tengok mak ayah pun gangster. Ini anak-anak pun gangster. Macam mana boleh jadi macam ni dalam hidup kita? Jadi pastikan dalam perjalanan hidup kita, lebuh raya hidup kita, kita susun betul-betul untuk mencari ibadah kita. Dari segi pelajar gantung diri, pelajar kekasih dicekup buang bayi, kenapa jadi macam ni? Pelajar IPT salah guna dadah, ini berita-berita yang ada. Kemudian anak lari daripada rumah. Sekarang ni bila dah PKP tak boleh lari rumah lah kot sebab dah tak boleh keluar kan? Tapi ini yang berlaku kita lihat. Sebab itu dalam menuju kehidupan kita dekat lebuh raya, selain daripada kita cakna dengan simbol-simbol amaran-amaran yang ada, pastikan kita kenal pasti hierarki dalam perjalanan hidup kita. Hierarki ni macam mana? Kita tengok, kita duduk dalam kereta, nak memulakan perjalanan. Dalam kereta ada siapa? Ada mak ayah kita. Jadi kita kena tahu dari segi hierarki. Sebab bila kita nak tahu hierarki kenapa penting, pertama untuk kenal pasti kuasa milik siapa. Bila kita bercakap dengan suami isteri perlu tahu apabila suami dengan isteri kuasa milik siapa. Apabila ibu dengan anak kuasa milik siapa. Apabila kita bercakap dengan bos kita, bila antara pekerja dan bos, kita perlu tahu hierarki. Hierarki ni bukan nak mewujudkan gap. Hierarki untuk menentukan 3 perkara ni. Pertama, kita nak tahu kuasa milik siapa. Bila kita dah tahu kuasa milik siapa, kita tahu macam mana nak berinteraksi. Ni dalam perjalanan hidup kita ni. Sebab apa kita kena tahu nak interaksi, masa tu barulah kita tahu perkara ketiga. Kita nak buat tanggungjawab kita macam mana, siapa punya tanggungjawab, siapa punya hak, dan kalau ada hukuman, macam mana kita nak buat hukuman tersebut, penalti tersebut, dan kalau nak tegur kesalahan orang tu, macam mana kita nak tegur dia. Sebab itu saya kata perkara pertama, kenal pasti hierarki dari segi kuasa milik siapa. Contoh, kalau kita bercakap, seorang perempuan, seorang isteri bercakap dengan suami. Jadi di situ, hierarki ni di mana kuasa di tangan suami. Jadi apabila isteri bercakap dengan suami, dia kena pastikan rendah suara dia. Dia kena pastikan banyak perkara. Betul kan Hakim?
Hakim ni suami misali ni. Kan? Oh. Dan sebagai orang yang mempunyai kuasa, janganlah salah pilih, jangan salah guna kuasa. Kita selalu cakap dekat orang, dia tu salah guna kuasa, orang ni salah guna kuasa. Bila kita pergi kerja kena marah dengan bos, bos salah guna kuasa. Kita selalu cakap macam tu. Okay? Tetapi takut bila kuasa berada di tangan kita, jangan pula kita salah guna kuasa. Contohnya suami dia ada kuasa yang paling tinggi. Tetapi dia kena tahu kuasa dia di antara kuasa seorang ketua, dia kena didik keluarga dia. Dia kena ajar isteri dia, kena ajar anak-anak dia. Jadi dengan kuasa yang ada, bila dia ajar dengan cara yang baik, dia tunjuk contoh dengan cara yang baik, maka orang bawah akan ikut. Kalau kita selalu tahu kalau bos perangai tak elok, nanti macam mana orang bawah dia nak jadi elok? Kita tahu benda tu. Jadi bila seorang isteri bercakap dengan suami, dia kena pastikan hierarki terjaga. Dan andai kata perkara ketiga, andai kata kalau isteri dia tahu suami dia salah, macam mana dia nak tegur suami dia? Dia boleh direct tegur macam tu ke? Sebab itu kita kena kenal pasti hierarki. Bila kita kena kenal pasti hierarki, nak menegur orang yang di atas kita, perlu orang yang sama level dengan dia ataupun atas daripada dia untuk tegur kesalahan tersebut. Kita tahu benda tu. Bila bos buat salah, kita rasa bos buat salah, maka yang satu level dengan dia yang perlu tegur dia. Okay. Bukannya kita direct je, bos, kenapa bos cakap macam ni? Saya dah buat wakaf Quran macam ni, kenapa bos kata saya salah? Boleh ke cakap macam tu? Tak boleh. Dekat tempat kerja kita tahu. Dekat dalam keluarga kita macam mana? Boleh ke kalau seorang isteri nak main hentam marah suami dia kat depan orang lain? Menjatuhkan kehormatan suami dia? Dan yang kedua satu lagi, bila kuasa dah ada kat kita, suami dah ada kuasa, janganlah nak marah isteri depan orang lain. Isteri pun ada juga yang nak dijaga. Apatah lagi kita janganlah marah isteri depan anak-anak. Sebab anak-anak kena taat dekat mak dia. Kita pula duk marah mak dia. Jadi kalau kita tunjuk kita tak hormat mak dia, kita tunjuk kita tak hormat mak dia buat salah macam-macam, macam mana anak-anak nak hormat? Jadi sebab itu kita perlu saling memainkan peranan. Jadi dalam hidup kita, kita kena tahu hierarki kita. Dan yang penting dalam perjalanan hidup kita, hierarki yang paling tinggi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa sahaja yang kita nak buat, jangan sombong, jangan bongkak. Apa yang kita nak buat, pastikan kita jaga hierarki, kuasa milik siapa. Dia berhak lakukan apa sahaja. Sebab itu kita kena jaga dari segi hierarki. Sebagai manusia yang diciptakan, bagaimana kita seharusnya sedar bahawa Allah berkuasa dan Allah berhak untuk buat apa sahaja dekat kita. Kita dah faham tadi kan, bila kita bagi contoh suami isteri, kita bagi contoh mak dengan anak, kita bagi contoh bos kat tempat kerja. Contohnya kalau kita rasa mak kita buat salah, kita ni rasa mak kita buat salah, tak payahlah nak pergi tegur mak depan-depan. Mak ni kadang-kadang dia cepat kecil hati, apatah lagi kalau mak tu dah tua. Janganlah kita nak tunjuk action, nak tunjuk kita bagus. Mak, abang belajar kat sekolah, mak kena tutup aurat macam ni. Mak tak boleh cakap kasar dengan abah ni, mak kena macam ni. Ataupun kalau kita seorang anak yang baik, kita cakap baik-baik ni. Mama mana boleh cakap macam tu dengan abah. Mama kena tunjuk contoh yang baik. Lembut dah tapi tak boleh. Sebab hierarki mak tu tinggi. Hierarki suami tu tinggi. Jadi nak menegur orang yang tinggi, cari yang ada level dengan dia. Sebab kuasa ada di tangan dia. Berbalik kepada kehidupan kita, kuasa di tangan Allah. Allah boleh buat apa sahaja ikut kehendak yang dia nak. Pada waktu yang sama, kita sebagai hamba, kita kena pastikan kita diciptakan dengan penuh kesempurnaan. Kita kena pastikan hidup kita kena sentiasa tak ada patuh, tak kira dalam apa sahaja yang kita ada. Biarpun dalam keadaan gembira, ataupun di saat jiwa kita resah, gelisah,
apabila ditimpa ujian. Maka bersangka baiklah dengan Allah kerana Allah tidak akan menguji kita sekiranya kita tidak kuat. Allah tidak akan menzalimi kita. Sebab itu, dalam lebuh raya hidup kita, ketika kita mendapat keanugerah apa-apa, kejayaan apa-apa, cepat-cepat syukur. Jangan kita rasa sombong, jangan kita rasa bongkak, jangan kita kata, okey, aku dapat benda tu sebab aku deserve benda tu. Jangan kita sombong, takut nanti kita kena sedar semua itu adalah pinjaman daripada Allah. Takut-takut nanti Allah akan tarik balik. Jadi apa perlu buat di saat kita mendapat anugerah, kejayaan, kebahagiaan, kecemerlangan, tambahkan lagi amal ibadah kita. Terus berkongsi rezeki dengan mereka yang memerlukan bantuan. Kita nak bagi wakaf, kita nak bagi sedekah, kita nak bagi bantuan kepada mereka yang diperlukan sebab Allah dah bagi anugerah kat kita lebih. Jadi berkongsilah dengan mereka yang memerlukan. Kita bantu mereka yang memerlukan, kita bagi wakaf ke, kita bagi duit sedekah ke apa, bukan kita nak tolong diorang tau. Kita nak tolong diri kita sendiri. Ingat tadi perjalanan hidup kita ni kat hujung tu kita tak tahu jadi apa. Jadi bila kita ada rezeki yang lebih, berkongsi dengan harapan wakaf yang kita berikan, dengan harapan sumbangan yang kita berikan akan membantu kita. Pahala yang berlanjutan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Apabila matinya anak Adam, maka apa yang kekal? 3 perkara saja. Dan antaranya adalah sedekah jariah. Termasuklah wakaf semua. Jadi bila kita bagi bantuan dekat orang, ingat kita membuat bekalan kita. Takut-takut nanti kita perlu bantuan di akhirat nanti. Okay? Dan perkara seterusnya, apabila kita ditimpa ujian, sikit lagi dah nak habis, apabila kita timpa ujian, apa kita nak buat? Bersangka buruk jauh sekali. Jangan putus asa, jangan bersangka buruk. Kadang-kadang kita fikir macam-macam dah aku buat, sembahyang sunat, sembahyang tengah malam, tapi Allah tetap uji aku. Kenapa? Allah tak sayang aku ke? Kadang-kadang kita dengar banyak je orang cakap macam tu. Tetapi jangan bersangka buruk, jangan putus asa. Macam mana kita nak buat? Di sini saya ingin berkongsi 4 formula yang Allah telah berikan kepada kita. Bukan formula daripada saya ya, formula daripada Allah. Dia hierarki yang paling tinggi, dia ciptakan kita dengan penuh kasih sayang kepada kita. Jadi sebelum dia uji, dia dah bagi 4 formula ni. So apa formula tu? Pertama kita tengok ya. Ni kan bila kita uji ni macam-macamnya, dah kena-kena macam-macam ni. Macam mana kita nak buat? Pertama kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat ke 286. Allah dah sebut dah kat dalam tu. Allah tidak akan, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Apabila kita diuji, redha dan percaya dengan janji Allah. Apa janji Allah? Allah dah sebut dah. Allah dah berjanji Allah tidak akan menguji kita, tidak akan memberati kita, melainkan yang terdaya olehnya. Apa janji yang kedua? Yang kedua, Allah kata apa? Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-45, Allah kata, mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan solat. Okay? Pertama, Allah kata, dia takkan uji kalau kita tak mampu. Kedua, Allah kata, mintalah pertolongan dengan Allah. Tak payahlah nak minta pertolongan dengan orang lain selain daripada usaha lah. Kita usaha juga, lepas tu kita minta pertolongan Allah dengan cara banyakkan solat, dengan cara banyakkan berdoa, termasuklah juga banyakkan bersedekah dan berwakaf tu. Bila kita dalam kesusahan, lagi banyak kita sedekah, lagi banyak kita buat wakaf, maka Allah akan permudah dan menenangkan hati kita. Petua yang ketiga, Allah kata apa lagi? Allah kata berdoalah. Okay? Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah, nescaya aku akan perkenankan. Dia kata dia takkan uji kalau kita tak mampu. Allah kata apa lagi? Buat dengan minta pertolongan. Dengan cara doa, solat dan sabar. Lepas tu Allah kata doa, aku akan dengar. Aku akan perkenankan. Cuma waktu bila Allah akan perkenankan itu menjadi kehendaknya. Ada kalanya Allah perkenankan di dunia dan ada kalanya Allah lewatkan sedikit dan ada kalanya Allah akan makbulkan di akhirat nanti.
Sebab apa? Sebab dia yang ciptakan kita. Dia bagi apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mahu. Jadi itu janji Allah. Apa formula yang keempat? Dan yang terakhir, kita tengok bagaimana Allah dah sebut kalau kita buat salah apa-apa, kita muhasabah balik, maka kita bertaubat. Okay? Dalam surah Al-Furqan, Allah kata bertaubat. Allah akan, kalau kita tengok kat sini, apa kata Allah? Kecuali orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal baik. Ada 3 syarat dia. 3 syarat kita bertaubat, beriman dan melakukan amal kebaikan. Bila kita buat 3 benda, apa Allah akan buat? Maka Allah akan menggantikan kejahatan mereka dengan kebaikan. So nampak tak betapa murahnya Allah kepada hamba yang diciptakan. Kita kan, kalau kita buat salah, kita buat apa-apa onar dekat kawan kita, kadang-kadang kawan kita takkan maafkan kita. Kan Hakim? Buat sakit hati ni sampai bila tak maafkan. Itu manusia, tapi kita tengok bagaimana Allah janji kita. Allah dah kata kalau kita bertaubat, beriman dan mengamalkan amal soleh, Allah boleh tukar kejahatan itu kepada perkara yang kebaikan. So why not? Why waiting? Kenapa nak tunggu? Kalau tahu dah salah dosa, taubat cepat-cepat. Bukan taubat saja. Dalam ayat ni dia ada 3 guideline. Taubat, beriman, beramal soleh. Dia sebab Allah sebutkan lagi dalam ayat ke-71, sesiapa yang bertaubat, beramal soleh, maka sesungguhnya ia bertaubat kepadanya, kepada Tuhannya dengan sebenar-benar taubat. Jadi dalam hidup kita, kita nak meredah sain-sain yang tadi, ingat tak sain-sain yang tadi ni, nak meredah lebuh raya ke syurga ni, pastikan kita bekalkan dengan perkara yang satu formula yang kedua, ketiga dan yang keempat. Dengan itu barulah kita boleh memulakan merentasi kehidupan kita, merentasi lebuh raya kita yang dengan tenang. Dan lepas tu kita tengok ada apa? Dia ada R&R. Apa yang perlu kita buat ke R&R? Renungkan balik perjalanan kita tadi, apa yang berlaku. Okay? Apa yang tak kena dengan perjalanan kita tadi. Dalam hidup kita, pastikan ada masa untuk kita buat refleksi, muhasabah balik. Bila muhasabah, apa nak kena buat, perbetulkanlah balik. Kalau kita dah tahu tadi kita dah buat salah, jangan buat ulang sekali lagi. Kemudian apa lagi yang perlu kita buat? Didik jiwa kita, didik minda kita. Buat sesuatu perkara untuk Allah sayang, bukan untuk orang pandang. Dalam perjalanan kita, pastikan kita ada 4 formula tadi. Sampai ke R&R, berehat sebentar. Muhasabah balik perjalanan kita. Kemudian kita tengok, bila kita dah muhasabah, maka kita teruskan perjalanan kita untuk sampai ke destinasi yang terakhir. Jadi dalam menuju perjalanan kita untuk yang terakhir, jangan lupa, jangan berat untuk maafkan orang. Maafkan orang satu, minta maaf satu. Okay, sebab apa? Kadang-kadang kita tengok orang ni kalau dia dah kecil hati, dia dah sakit hati, dia susah nak maafkan orang. Tapi kalau kita tak maafkan orang, hidup kita tidak akan tenang. Percayalah, kalau kita ada masalah, kita sakit hati kat seseorang, dia buat apa-apa kat kita, selagi kita tak boleh lupakan perkara tersebut, kita tidak akan tenang. Jadi kalau ada dendam apa-apa, lupakan, doakan supaya Allah bagi kekuatan dan maafkan mereka. Jadi sama ada kita salah ke tak salah, kita maafkan mereka, kita redakan keadaan untuk tenangkan. Sebab apa? Mohon maaf selagi masih sempat. Mohon maaf sebelum terlambat. Sama juga saya sering berpesan kepada diri saya dan juga sahabat-sahabat kita yang lain. Nak tidur malam, minta maaf, settlekan segala urusan yang berkait dengan hati yang tidak settle. Contohnya, kalau bergaduh dengan suami, isteri, settlekan masalah tersebut sebelum tidur. Kalau ada salah, maafkan ataupun minta maaf. Kalau kita ada anak, jangan biarkan anak kita tidur dalam tangisan. Jangan biar anak kita tidur dalam keadaan rajuk dia. Sebab kita dah marah-marah, dia marah sebab benda baik lah kan. Kita marah untuk buat kebaikan kat dia. Tapi lepas tu pucuk dia.
Jangan biar kita marah, jangan biar sampai dia sedih, dia merajuk sampai dia tidur, tak sedar apa, sampai dia lena. Ataupun kalau kita ada masalah dengan mak ayah kita, settle sebelum dia tidur ataupun sebelum kita tidur. Sebab apa? Takut nanti esok mereka tak bangun. Atau takut nanti esok kita yang tak bangun. Jadi sebab itulah untuk menuju destinasi akhir dalam perjalanan hidup kita, sentiasalah mencari kekuatan untuk memaafkan mereka dan cari kekuatan untuk minta maaf kalau kita buat salah. Dan terutamanya ingat tak hierarki kita. Minta ampun, mohon ampun pada Allah di atas segala yang telah kita lakukan. Jangan sombong. Kemudian kita tengok dalam surah Al-Hujurat, Allah dah sebut, jauhilah daripada sangkaan buruk, jauhilah mencari kesalahan dan keaiban orang, jauhilah mengumpat. Kemudian Allah kata, patuhilah larangan tersebut, bertakwalah dan bertaubatlah. Kemudian seterusnya, kita tahu dalam hidup kita, apa saja kita buat kerana Allah. Kenapa? Sebab daripada Allah kita datang, kepada Allah yang akan kita buat kehidupan kita, dan satu hari nanti kita akan kembali kepada Allah. Jadi itu adalah rahsia. Bila saat waktunya itu adalah rahsia. Jadi kita kena sentiasa dalam perjalanan hidup kita ni, pastikan sebelum kita sampai tu nak balik kampung, katakan nak balik Penang ke nak balik Kulim ke, sebelum sampai Kulim pastikan perjalanan kita lancar sahaja. Sebab kita nak sampai dengan keadaan sempurna. Jadi sebab itu dalam hidup kita, pastikan kita cuba untuk ke arah kesempurnaan, untuk ke arah menjadi hamba yang beriman, hamba yang mengabdikan diri kepada Allah. Tak susah. Apa saja yang kita buat niat kerana Allah. Apa yang kita buat pastikan itu adalah menunjukkan ketaatan dan keabdian kepada Allah. Sebab yang menjadi rahsia, kita tak tahu saat dan waktu bila kita akan dikembalikan. Takut nanti masa tengah bergaduh suami isteri ke, Allah ambil kita. Takut nanti tengah bergaduh dengan mak kita, Allah ambil kita ataupun mak kita. Takut nanti kalau kita bergaduh dengan anak kita, kawan kita, jiran ataupun siapa saja, takut nanti Allah ambil doa kita. Ataupun kalau kita tengah buat perkara yang Allah larang, hati-hati. Elakkan, sebab perkara ni yang menjadi rahsia Allah tu, kita tak nak kita pulang dalam keadaan yang macam tu. Kita nak kita diciptakan dengan penuh kesempurnaan dan kita nak kita balik dengan penuh kesempurnaan. Jadi itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Ustazah kerana beri penerangan yang panjang dan lebar tu. Tapi pada masa yang sama, ke mana pun memang bermanfaat. Kita boleh hidup, kita boleh implement dalam hidup harian kita, insyaAllah. So yang Hakim dapat 4 formula tu memang Hakim sendiri akan amalkan lah. Yang Allah takkan uji kalau kita tak mampu. Kita kena banyak minta pertolongan kepada Allah SWT dan berdoa kepadanya. Lepas tu kita muhasabah balik. InsyaAllah sama-sama yang dalam Zoom dan juga Facebook amalkan kalau berlaku apa-apa ujian, ini adalah 4 formula ni. Lepas tu mohon maaf selagi masih sempat, mohon maaf sebelum terlambat. Arwah Tok Wan lagi pernah cakap, kalau kita tak maafkan orang tu, nanti kat Padang Mahsyar kita kena tunggu dah. Kita tak mahu tunggu, Padang Mahsyar panas. Betul. So maafkan siap-siap. InsyaAllah itu dia dengan Allah nanti. Kita kalau nak, kita dah boleh masuk syurga, kita tak tunggu orang dah. So sebelum kita nak buat penutup ni, InsyaAllah kita nak doakanlah dan supaya semua dapat hadamkan apa yang Ustazah dah berikan tadi. Jadi sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih kepada penonton-penonton yang ada dekat dalam Zoom dan juga di Facebook. Terima kasih Hakim nak mengucapkan kepada yang menonton kuliah awal pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada yang share. Share kepada rakan-rakan yang lain di luar sana. Semoga membawa manfaat kepada orang ramai. Jadi sebelum Hakim tutup, tamatkan sesi kuliah awal ni, nak jemput Ustazah untuk bacakan sedikit doa lah untuk menutup kuliah awal kita pada hari ini. Ustazah? Boleh kita doa secara yang
santai, tetapi pastikan dalam hati kita niat untuk ikhlas kerana Allah, dan kita mendoakan supaya sama-sama kita membuat kebaikan untuk mencapai destinasi terakhir yang kita impikan. Jadi kami sama-sama, ya Allah ya Tuhanku, kita mendoakan, bukakanlah hati-hati kami ya Allah ya Tuhanku, lapangkanlah dada kami supaya dapat kita sama-sama menjalani kehidupan kita, ibadah dalam kehidupan kita dengan penuh keikhlasan, dengan penuh pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mohon kepadamu ya Allah ya Tuhanku, agar Engkau berkati segala apa yang ilmu yang telah kita belajar. Semoga segala usaha yang akan kita lakukan dan yang telah kita lakukan mendapat keredaan daripadamu. Jadi sesungguhnya ya Allah ya Tuhanku, kita berkumpul pada hari ini adalah untuk mendapat ilmu, sama-sama berkongsi untuk memperingati diri kita dan kawan-kawan kita, sahabat yang lain, dan untuk kita sama-sama memantapkan hala tuju hidup kami. Kami mohon kekuatan daripadamu ya Allah ya Tuhanku, supaya kami yang berada semua pada hari ini akan dapat melaksanakan segala usaha, segala amal kebajikan dengan perkara-perkara yang baik. Dan kami mohon perlindungan daripadamu ya Allah, mohon perlindungan daripadamu agar dijaga kami untuk tidak melakukan kemungkaran, untuk tidak melakukan apa-apa keburukan. Jadi ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami kehidupan yang baik, perjalanan hidup yang baik, dan pengakhiran yang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. So sekali lagi sebelum Hakim akhirkan kuliah kita ini, Hakim nak maklumkan Yaman Holding menyediakan program Wakaf Quran Malaysia. So nak wakaf Quran boleh terus ke Facebook kami, dan kita ada sistem track and tracing di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh check on the spot dekat mana Quran yang diwakafkan oleh tuan-tuan, puan-puan. Semak satu Al-Quran. So kat sini kita nak buang takut berwakaf tu. So kita juga ada Al-Quran soft cover dan hard cover. Dalam ni ada terjemahan, tajwid, nak check semua ada. Memang kala-mala lah. Okay, baik. So sekali lagi Hakim nak mengucapkan terima kasih kepada Ustazah. Ustazah kerana wakil. Hakim daripada wakil Mana Holding nak ucapkan terima kasih pasal Ustazah meraihkan lah, beri ilmu yang banyak pada hari ini di kuliah awal kita pada hari ini. So terima kasih. Kita tutup majlis kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.